Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Kedah. Yang mana Sabah menang 5-2 pada perlawanan ni. Untuk game ni, pada mulanya saya ingat akan berakhir seri. Tetapi kita boleh nampak yang Sabah punya pertukaran memberi impak yang positif dengan kemasukan AS Kumarin, Fahar Roslan yang membantu bahagian serangan dan juga kemasukan Gary Stephen Robert juga meranakkan impian Kedah untuk menyamakan kedudukan. So Sabah menang 5-2. Dan ini adalah game yang mana berturut-turut Sabah menjaringkan gol yang banyak. Sebelum ni 4-4 je. Tapi sekarang dah sampai 5 gol. Manakala untuk pasukan Kedah pula, kalau kita lihat untuk game ni, mereka punya defend ataupun pertahanan mereka agak tak terorganize ataupun tidak tersusun yang menyebabkan pasukan Sabah boleh bermain dengan direct dan juga hantaran-hantaran jauh untuk beat high line ataupun pertahanan tinggi yang dilakukan oleh pasukan Kedah lah. Dan memang deserve untuk pasukan Sabah menang dengan jumlah yang banyak pada perlawanan ni. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang positif yang kita boleh highlightkan tentang pasukan Sabah? Perkara positif yang pertama untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini adalah bagaimana mereka memainkan formation 4-4-2. Kalau kita faham apa yang dilakukan oleh pasukan Sabah dalam fasa build-up adalah mereka hanya menggunakan dua centre back, iaitu mereka meletakkan Dominic Tan dan juga Gabriel Perez, dan mereka membebaskan mereka punya fullback iaitu Danny Ting dan juga Ko untuk naik lebih tinggi dalam memberi bantuan kepada bahagian hadapan. Jadi dalam first half kita boleh nampak Jeffrey Fidos Chiu digandingkan bersama dengan João Pedro sebelum Jeffrey dikeluarkan dengan digantikan oleh S. Kumaran lah. Jadi dengan dua striker di atas, kita boleh nampak yang sebenarnya dengan gandingan dua striker ni, João Pedro, Jeffrey Fidos Chiu ataupun S. Kumaran, kedua-dua player ni tak terlalu statik ataupun tidak berada dalam kedudukan yang sama, dan mereka berdua ni bukan lebih untuk link up play ataupun membentuk combination play walaupun menggunakan dua striker, tetapi sebaliknya apa yang diimplikasikan ataupun apa yang diimplementkan oleh Dato' Ong Kim Swee dengan penggunaan dua striker ni adalah untuk menyeimbangi bahagian wide area. Apa yang dimaksudkan dengan seperkara begitu? Bermaksud di sini João Pedro akan stay as a central striker, bermaksud dia akan dijadikan sebagai target untuk menghantar bola kepada beliau di dalam kotak penalti, manakala seorang lagi striker sama ada Jeffrey Fidaus ataupun S. Kumarin, mereka berdua ni akan dibebaskan ataupun lebih kepada free roll, tetapi kebanyakannya memfokuskan untuk membantu bahagian kiri pasukan Sabah. Jadi mereka berdua akan banyak membentuk combination play dan juga memberi support kepada Daniel Ting yang ofensif di bahagian kiri pasukan Sabah. Jadi kita boleh nampaklah antara kedua-dua pemain ni banyak bantu Daniel Ting sewaktu Daniel Ting naik atas dan melakukan overlap. Dan untuk corak permainan boleh saya katakan antara Jeffrey Fidaus dan juga S. Kumarin. Jeffrey Fidaus ni dia lebih suka untuk covering on wide area, bermaksud dia suka dapat bola di kawasan wide area and then crossing, manakala untuk S. Kumarin dia lebih suka untuk membentuk one two passes dan juga membentuk combination play bersama dengan Danny Ting untuk masuk ke dalam kawasan kotak penalti pasukan Kedah. Sebagai contoh, kita ambil gol daripada João Pedro yang mana bola direct daripada Gabriel Perez terus kepada S. Kumarin. S. Kumarin hold dan juga bawa masuk dalam kotak penalti, sementara dia tunggu Danny Ting overlap ataupun buat underlap dalam kotak penalti, dan dia passing pada Danny Ting dan Danny Ting passing kepada João Pedro. Jadi itu penggunaan yang kita boleh nampak lah untuk pasukan Sabah, yang mana mereka banyak utilize bahagian kiri untuk menyerang pasukan Kedah dengan direct play yang mereka ada disebabkan combination dan juga pembentukan dan juga support yang baik di bahagian kiri gandingan antara Jafri Deneti ataupun S. Kumarin Deneti sepanjang perlawanan. Dan benda ni memang obviously positif. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penggunaan dua centre back pasukan Sabah ni, kita boleh nampak yang Sabah banyak
overload di bahagian tengah. Tetapi dalam masa yang sama, bila mereka overload di bahagian tengah, mereka berjaya untuk memastikan yang pemain mereka di bahagian serangan berada dalam kedudukan yang kosong untuk membuat larian di kawasan-kawasan kosong dan juga big offside ataupun high line yang dilakukan oleh pasukan Kedah lah. Kita boleh nampak gol yang saya ambil contoh awal tadi, gol Joao Pedro tu, as kemarin receive the ball, long ball daripada Gabriel Perez, dan kita boleh nampak a few counter attack juga dilakukan oleh pasukan Sabah apabila Kedah dalam transition untuk menyerang tetapi kehilangan bola di kawasan tengah, mereka akan counter directly in the central area sebab defense Kedah waktu tu dah kosong, so directly approach ke bahagian tengah lah. So benda tu positif, dan benda ni dia berkaitan dengan yang pertama tadi, iaitu dengan dua striker. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, Jafri ataupun S. Kumaran akan lebih more to combination play dan juga support di bahagian wide ataupun half space. Tetapi macam Joao Pedro, dia akan mostly focusing on the central. So bila dia menjadi central striker ataupun central forward, maka dalam situasi counter attack dan sebagainya, dia boleh untuk going through terus untuk menyerang ataupun attack kawasan kosong ke pasukan Kedah sebab defend punya highline dah ditewaskan, so counter senang dan dia berjaya gol satu chip yang dijadikan tu. Itu adalah tanda betapa efektifnya counter attack dan juga bagaimana Sabah untuk beat offside trap dan juga highline yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada segi corak permainan, pasukan Sabah mereka banyak menggunakan rotation position di bahagian tengah, iaitu mereka punya movement di bahagian tengah memang sangat baik, dan dengan antara si Fuentes, Telmo dan juga Stuart Wilkin memberikan satu dimensi yang baru untuk mereka menggerakkan bahagian tengah sebelum mereka melebarkan mereka punya corak permainan ke kawasan yang lebih lebar. Jadi benda tu positif juga, dan ketiga-tiga player ni tak statik, bermaksud mereka akan cuba untuk bergerak di antara satu sama lain untuk membolehkan mereka sentiasa ada option ataupun ruang yang kosong untuk menerima bola dan juga menggerakkan bola ke kawasan pasukan lawan. Dan untuk bahagian kanan, kita boleh tengok Sadia Ramdhani is a very good player untuk game ni, tapi terpaksa dikeluarkan di second half. Saya ingat keluarnya Sadia Ramdhani, pasukan Sabah takkan fokus untuk attack bahagian kanan, tetapi saya silap lah sebab kemasukan Fahar Roslan memberikan satu dimensi yang baru juga untuk pasukan Sabah. Bahkan Fahar Roslan berjaya untuk menggerakkan satu counter attack yang membolehkan pasukan Sabah menjaringkan satu gol. So memang Fahar Roslan kemasukannya pun positif. Dan yang paling positif saya rasa waktu Sabah tengah leading, sebab sebelum tu bila Sabah leading, Kedah comeback kan, 2-2 dan sebagainya. Tapi Datuk Ong Kisui, apa yang dia nampak bila Sabah dapat gol yang ketiga dan yang gol yang 3-4 dan sebagainya, dia membawa masuk Gary Steven Robert. Bermaksud pertukaran tersebut adalah untuk menstabilkan bahagian tengah, untuk memastikan yang Kedah tak boleh nak attack bahagian tengah dan mostly akan lebih kepada bertahan. Akan masukkan Gary Steven Robert bukan sahaja bantu daripada segi struktur bertahan, tetapi sebaliknya dia berjaya untuk score satu gol. So that is a good thing lah. Jadi overall boleh katakan Sabah bermain dengan baik. Mereka punya chances gol yang mereka score pun memang superb, dan yang paling penting mereka ada player seperti Gabriel Perez yang boleh hantar long ball, and so one center back yang boleh jadi ball carrier. Dan untuk game ni Daniel Ting menyelah, bagi saya dia boleh dikonsider sebagai man of the match selain daripada Joao Pedro yang superb untuk game ni. Cumanya daripada segi defensive set pieces, corner kick ataupun free kick, pasukan Sabah kena aware lagi sebab 2 gol yang pasukan Kedah score adalah boleh dikatakan kesilapan yang sangat mudah. Yang pertama, gol corner kick adalah free header dari Clayton yang mana Dominic Tan dan sebagainya tak marking ataupun tak silent untuk memenangi air duel dalam kawasan corner kick dan kawasan letak penalti lah. Dan yang kedua, gol daripada Milos Godik, which is orang yang halang Sonny Nordic ada sampai 3, tapi seorang pun tak boleh berebut. Sonny Nordic lepas bola, lepas Milos Godik, and then kacau bilau dengan Damien goalkeeper. Lepas tu Milos Godik buat gol. So that's how pasukan Sabah kena aware untuk fix benda tu lah, untuk elakkan gol-gol yang mudah sebegitu kan. Untuk pasukan Kedah, apa yang kita boleh cerita, pasukan Kedah tidaklah bermain dengan teruk daripada segi in term of tactical wise, sebab daripada segi gameplay, idea how to build up dan sebagainya, Kedah ada. Apa yang dimainkan oleh pasukan Kedah adalah mereka bermain dengan
lebih konsep sama dengan pasukan Sabah, cumanya penggunaan Clayton dan juga Irfan Zakaria yang bermain dengan highline banyak involve dengan build-up phase yang pertama. So banyak mereka menggerakkan bola ke bahagian tengah dengan sangat tinggi yang menyebabkan apabila mereka kehilangan bola di bahagian tengah ataupun dalam keadaan yang tidak terlalu orang kata apa, okey untuk mengubah transition dari bertahan ke daripada menyerang ke bertahan, menyebabkan mereka senang dihukum. So highline tersebut beberapa kali dihukum oleh pasukan Sabah pada perlawanan semalam untuk Sabah menjaringkan 2, 3 dan 4, 5 gol. So benda tu yang Kedah kena fokus sebab organisasi di bahagian belakang adalah tidak tersusun dan menyebabkan pihak lawan boleh counter dan juga bermain dengan direct lebih efektif. So Kedah kena aware that central area, especially dekat centre back, untuk memastikan yang ruang banyak tak dapat di-expose ataupun di-exploit lah oleh pasukan lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi corak permainan, apa yang Kedah lakukan, macam kita faham, untuk game ni Kedah main dengan single pivot iaitu Hasbullah dan dua attacking midfielder, lebih kepada attacking midfielder lah, Fazrul Daniel dan Milos Godik. Untuk game ni, mereka letak Ebenezer Asifah sebagai striker, top striker. Cumanya untuk game ni sebenarnya yang tak function adalah Ebenezer, sebab untuk game ni beberapa kali Ebenezer involve dengan gerakan cuba link up dan juga receive the ball. Tetapi untuk Milos Godik, saya faham mungkin lebih kepada untuk diguna dia punya physical untuk dia accept ataupun jadi link up play, dan jadi benda tu agak efektif sebenarnya. Tapi macam biasa Kedah punya attacking style, mereka akan lebih melebarkan serangan kepada Nurul Laf ataupun Sonny Nodi. Jadi bila dapat bola pada kedua-dua player ini, dia ada sedikit perbezaan. Sonny Nodi more to direct dan dia akan senang dikawal oleh 2-3 orang player Kedah. 2-3 player Sabah yang menyebabkan Sonny Nodi tak dapat bantuan yang banyak. Tetapi untuk Nurul Laf, dia banyak dapat bantuan daripada Riza, daripada Wan Amir Rafiq di second half, dan dia dapat juga daripada Hasbullah atau Fazrul Daniel untuk membentuk one two passes. Ada gerakan-gerakan menarik one two passes yang dilakukan oleh pasukan Kedah, tetapi gagal menemui final output untuk pasukan Kedah, menyebabkan Kedah tak boleh nak buat something. Dan pertukaran dilakukan, Ebenezer dikeluarkan, Milos Godik main top striker, Faiz Nasir pun dibawa masuk, adalah lebih efektif dalam gerakan berhampiran dengan kotak penalti pasukan lawan, dan Kedah boleh samakan kedudukan. Tapi lepas tu defend yang cacar merebah menyebabkan Kedah dihukum dan dialpa lah. Jadi benda-benda macam ni lah yang Kedah kena fix. Mereka punya transition dari menyerang ke bertahan, dan defend kena organize lagi. Kalau tak macam semalam, hilang bola di kawasan tengah, banyak miss passes yang Kedah lakukan, menyebabkan situasi tu berbahaya kepada pasukan Kedah sendiri. So memang Sabah deserve lah untuk menang semalam. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.